Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita laha taqaddumu tuhrihi wa alla yutaqaddama alaihi wa tasihu ala ghaibin an baladin la fiha wa madfunin ghairi nabiyyin min ahli fardiha waqta mautihi wa saqatal fardu bizakarin. Baik, insyaAllah kita nak sambung ni masih bab solat mayat, beberapa syarat berkaitan semayang untuk mengesahkan solat jenazah. Yang antara telah kita bicara, syurita laha taqaddumu tuhrihi, mesti terdahulu bersucinya ia mayat. Kita sebut dalam masalah mandi dia, siapa yang mukallaf, maksud mukallaf mandi itu siapa, walaupun mati dalam air, tapi wajib dengan kita perbuatan mukallaf mesti kena buat, kita manusia jin ni kena buat perbuatan memandikan dia baru sah. Dan selepas dimandikan untuk sah, pastikan jangan ada najis, ada berkaitan bab darah yang sentiasa duk mengalir dengan sebab aksiden mati berdarah apa seumpama tu, ataupun najis yang keluar daripada kubul dubur dia, yang antara kaedah nak mandi mayat ni kena meruang. Ada kita sebut-sebut kan, hampa mengaji yang kena dengar saya sebut tu lah. Waktu buka kitab besar baru sebut tu. Kitab kecil ni dia sebut matan ni, saya tolong syarah tu kan. Kena meruang pun saya tunjuk dah macam mana kaedah-kaedah orang tua dulu meruang macam mana. Lepas tu sumbat, jangan ada cuai membalut apa-apa luka, tempat berdarah, lubang najis yang bila dikapankan nanti akan hukum bernajisnya mayat yang menyebabkan tak sah solat. Macam mana orang sihat juga dari sudut kencing tak putus, kena bersihkan dia. Darah mengalir bisul, yang mana kena buang, kena cuci supaya jangan melomori badan dan melomori pakaian. Kena balut elok-elok, jangan cuai sehingga nanti akan melomori badan ataupun pakaian. Macam mana orang hidup kena jaga bersih dia, tuhri dia tu, mestilah mayat pun dijaga tuhri dia. Itulah tempat yang nak kena perhati. Baik, seterusnya wa alla yutaqaddama alaihi, dan bahawa tidak didahului alaihi alam mayat. Jadi memang sembahyang mayat kita akan sembahyang belakang pada mayat lah, iktibar arah kiblat kan. Bila kiblat ni mayat, sana kiblat, kita sembahyang sini ya. Dan kedudukan mayat ni, kalau faham sekali lalu, mayat ni selalu hampa punya pengalaman letak macam mana. Selakat pernah hadis mayat-mayat lah, tak pernah belajar, tak pernah tahu. Tak tahu. Kalau lelaki belah, kepala orang lelaki sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Kepala orang lelaki belah kanan, kepala orang perempuan belah kiri. Tak tahu? Tak biasa dengar? Tanya hak ni dulu. Imam nak duduk kat mana kat mayat ni? Lelaki dekat bahu,
Orang perempuan pusat, tengah. Macam itu. Padam. Kaedah sembahyang mayat, imam, kalau orang lelaki, Tok Imam duduk sini. Orang perempuan, Tok Imam duduk sini. Itu kedudukan imam. Untuk mayat nak letak macam mana? Masyhur dalam kitab-kitab fiqh. Pasal bila kedudukan imam ni macam ni, mayat, katalah ni pandangan pada atas, ni mihrab. Okey, ni kalau ni mayat, ni kepala, ni badan, kaki. Kalau imam duduk sini, kalau kepala belah sini, kalau ni mayat lelaki, dia akan menyebabkan imam menyengit belah kanan. Boleh faham saya cakap apa? Jadi supaya jangan nanti belah kiri yang panjang soft, belah kanan pendek. Macam mana? Mayat ni, kalau lelaki, mayat lelaki, kepala belah kiri, kaki belah kanan. Lelaki. Ini kepala mayat, ini badan mayat. Imam sini. Kita terima kaedah sembahyang mayat ni daripada ulama dulu. Macam ni lah. Kitab-kitab fiqh kita lama dah sebut. Ini. Kitab ni pun kalau hamba takat kita baca matan tak jumpa lah. Memang tak jumpa lah. Hamba kena buka kitab besar-besar nak jumpa lah ni. Ni lelaki. Kalau orang perempuan memang duduk tengah. Duduk tengah mayat. Tak ada masalah untuk imam tu berada di mana, pasal dia memang akan duduk di tengah. Jadi kalau mayat perempuan, kita lukis mayat perempuan macam ni ya. Ni mihrab. Ni contoh mihrab ni untuk sikit perbandingan dan faham kaedah macam tu lah. Mayat perempuan, kita lukis tu lah, senang faham mayat perempuan. Mayat perempuan, imam akan duduk sini. Jadi ni kepala dia. Mayat lelaki, kepala belah kiri. Mayat perempuan, kepala belah kanan. Dan kaedah sembahyang mayat pun kan kita ada lafaz niat lelaki dan perempuan kan. Usolli ala hadzal mayyit, usolli ala hadhil mayyitah. Walaupun boleh doa usolli ala man shalla alaihi imam fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Dah belajar kan. Walaupun boleh niat macam tu, tengok kepala mayat duduk di mana, kita boleh tahu lah mayat tu lelaki perempuan. Tak payah tanya. Tu hikmah ulama kita susun ni macam-macam hal lah. Dia dah tengok semua, dah perhati semua. Tu yang baru datang fiqh, nama pun fiqh ni
hukum yang dikeluarkan daripada dalil-dalil tafsili, itu fiqh. Kalau tauhid dia daripada dalil-dalil yakiniyah. Kalau dalil tafsiliyah nak kenal makhsus nasi mahru jahal tu. Satu fiqh ni boleh ada khilaf, tapi bab akidah kalau benda-benda yang muktamad atas nama akidah yang telah diijma', dia takkan ada khilaf. Satu fiqh kita datang macam ni. Itu kalau ni mayat, kalau dalam keranda nak tengok macam mana? Biasanya belah kepala dia akan dia ada tanda selalu belah arah kepala atau belah kaki, betul kan? Selalu ada apa tanda? Kalau keranda lah, kita buat petak macam ni nah. Macam mana kita nak tahu mana kepala, mana ekor? Mana ekor, mana kaki? Ekor. Biasanya dia akan letak satu kain sejadah ke, tulis ayat kursi ke, bahagian kepala ni akan, kalau yang ni katalah warna hijau, yang ni lagi warna biru. Contohlah kan, dia akan ada satu tanda sini. Dia akan ada satu sejadah ke apa untuk menunjukkan yang ni arah kepala. Jadi kalau hampa jadi imam, kau tak jadi imam jadi makmum, masuk je mayat, tambah hampa datang ke semangkit, hampa urus. Laki perempuan? Perempuan. Hampa urus macam ni. Perempuan kepala belah kanan, laki kepala belah kiri. Imam kalau duduk tak betul, hampa tarik lah. Kerana imam pun macam-macam agak. Imam hafiz saja tapi tak pekah. Satu dah ngaji hafiz kena ngaji pekah. Imam al-hafiz saja tapi pekah dia al-hapus. Satu orang ngaji hafal Quran belum selesai ngaji hafal Quran, jangan ingat hafal Quran dah jadi ahli syurga. Yang tu yang hafal Quran, yang tak hafal Quran lagi belum tentu ahli syurga. Orang dah hafal Quran ni dah hafal Quran dah. Apa cerita ni? Kena mengaji, nak sebut tak kena mengaji tu. Kena mengaji. Ini bukan liang lahat tau. Tak kata liang lahat, mayat timbul atas liang lahat pula. Ni pandangan atas, walaupun yang ni saya lukis gambar imam. Saya lukis macam ni lah. Tak lagi dia faham. Itu. Ni mihrab, tu mayat. Ni bahu imam. Pandangan. Atas. Kena belajar memandang semua, atas bawah, kiri kanan. Okey, siap. Macam ni kok payah nak faham apa saya lukis kan, betul kan? Boleh lah. Baik. Keranda, kepala, depan, kiri, kanan. Jadi memang sembahyang ni nanti kalau ni arah kiblat, memang mayat akan duduk depan. Mayat tak duduk belakang. Kalau dikubur, kalau mayat ni duduk dalam kubur siap dah, makanya kita buat gambar je ni. Ni kubur untuk Nisal lah ni. Kalau ni kubur, kalau yang ni kiblat, imam akan sembahyang macam mana andai kata mayat akan ada dalam kubur lah. Kalau lelaki, laki dia akan sembahyang dekat sini, orang perempuan imam akan ada kat sini. Walaupun mayat dalam kubur. Bila dalam kubur memang tak ada lain lah, kepala mayat mestilah belah kanan. Kenapa bagi mayat mesti belah kanan? Nak menghadap kiblat, atas lambung kanan mestilah kepala mayat belah kanan. Kalau tak atas kubur macam ni di atas hilah-hilah fiqh dia macam tu. Saya sebut atas adalah dalil-dalil tafsili tu. Siap. Jadi kita taklah sembahyang nanti imam duduk depan mayat macam ni. Kalau ni arah kiblat ni kiblat ni lah arah kiblat. Jadi mayat tak duduk sini. Ni mayat duduk belakang, ni duduk depan tu. Mana boleh. Kalau sembahyang hadir mesti mayat duduk depan, imam belakang. Boleh? Faham kan? Soal. Bukan sembah mayat ke macam tu? Bodoh apa? Tak semestinya apa duduk depan kita sembah.
Boleh? Faham? Bodoh. Saya sebut bodoh tu pasal ada golongan-golongan bodoh tu yang kita kapal kat depan, kata dia kita sembah capal. Punyalah bengap melantun-lantun. Tu saja dah sebut macam tu. Takkan kita sembahyang mayat duduk depan kita sembah mayat. Bodoh. Kena bunyi bodoh banyak lagi. Bunyi bodoh itu. Macam kita sembahyang gambar sejadah, kan ada gambar sejadah, gambar apa? Gambar Kaabah kan. Bukan kita pergi sujud kat Kaabah, kita bersembah Kaabah. Bodoh. Tapi pejabat agama turun mai sini. Mai soal sedikit. Ingat apa kita bodoh pergi sembah capal. Bengong. Saya tak boleh, saya kena ulang tu. Perkataan tu, taukid. Bengong. Apalah. Tengok orang lah sikit nak sembah apa. Aku duk ajak tauhid, dia tak pasal tengok. Aku duk buah capal, dia tengok. Bodoh. Saya nak ulang. Saya tak pasal lagi sebut tu kalau. Ni geram ni. Geram. Tu syarat, jangan kita terdahulu daripada mayat. Yang ni sembahyang mayat hadir. Sembahyang mayat belum dikebumi, nama dia hadir. Sembahyang mayat dah dikebumi dalam kubur. Ni kubur ni kan. Kita kubur lah. Kalau lukisan ni, ini kubur. Jadi liang lahat sini dah. Jadi mayat tu duduk sini ya. Mayat akan duduk lahat. Ni kiblat. Jadi mayat akan duduk ala tu lah. Satu selalu gali kubur. Yang ni pun kalau ikut nisbah saya buat batu nisan, salah tu lukis. Pasal memang kita korek sini. Korek. Bila lihat sini, batu nisan orang tak buat sini tau. Batu nisan orang buat sini. Di sini batu nisan. Pasal memang mayat kat sini. Mayat bukan buah kat kubur tu. Mayat belah sini. Memang nisan buat sini. Boleh? Faham saya cakap apa? Orang tak faham dia buat nisan sini. Nisan kau sini. Nisan kat sini tempat mayat ada. Tanda betul nisan tu tanda mayat. Satu dia orang tu tak boleh baca Quran atas kubur. Memang betul lah. Kita bukan duduk atas kubur. Kita duduk tepi kubur. Saya dah sebut itu kan. Kita bukan duduk atas kubur. Bukan baca. Kita baca talqin. Bukan kita baca talqin atas kubur. Kita duduk tepi kubur. Yang ni sembahyang mayat. Kalau baca talqin lain. Baca talqin lain. Kalau yang ni kubur dia. Baca talqin, kita kena duduk depan belah sini. Baca talqin untuk imam. Dia kena duduk sini. Baca talqin. Duduk sila lah tu. Bukan gambar pokok. Apa gambar lah. Dia baca talqin, andai kata mayat ni duduk atas, kemudian menghadap depan, dia duduk berdepan dengan mayat. Tapi mayat duduk dalam lah. Dia kena baca talqin itu. Wahai Mbak Rozaini Abdul Rahman. Saya tu, hai mayat. Saya masa tu mayat lah. Takkan saya baca kat saya bagi contoh je kan. Ingatlah perjanjian yang kau datang ke dunia dulu, itulah janji engkau, dan kau keluar dunia pun itulah yang kau sebut, iaitulah la ilaha illallah. Satgi malaikat datang dua orang, nama dia Munkar dan Nakir. Janganlah kau takut dan gentar pada mereka berdua. Mereka berdua pun makhluk macam mana engkau pun makhluk Allah Ta'ala juga. Kan kau belajar akidah, makhluk ni tak beri bekas, tak beri mudarat dan manfaat. Janganlah kau takut pada mereka dua tu. Memang tu makhluk, engkau pun makhluk juga. Ittaqullah. Bila dua-dua orang tu tanya siapa? Ma rabbuka? Allahu Rabbi. Jawab la ilaha illallah. Itu bunyi piarok lah sikit. Apa cerita ni? Cerita ketalkin tu sikit. Nak duduk posisi mana? Dah lajak situ kan. Lajak itu. Okey. Siap. Jadi kalau sembahyang hadir, sama ada mayat ada atau mayat duduk dalam kubur, kita sembahyang kat kubur. Ni posisi sembahyang mayat. Betul?
Boleh ke sembahyang kat kubur? Boleh, tak masalah. Satu kaedah kita, kalau lepas sembahyang ada grup lagi, lepas sembahyang ada grup lagi. Kalau sekerat hari ada grup datang, takkan banyak tu nak biar duduk situ. Fardu kifayah ni dah selesai. Segerakan tanam mayat dengan kumpulan pertama, dah cukup dah. Kumpulan pertama, ya, tanam. Kumpulan kedua sembahyang di kubur. Melainkan kalau terlalu ramai lah, kan. Tapi sembahyang ramai mayat sebenarnya tak susah pun nak sembahyang ramai-ramai, kan. Pasal dia bukan gaduh. Ni cuma ada penjarakan sosial itu je sikit. Sosial tu. Oh, memang sia sungguh tu. Oh, tu sia sungguh tu. Jadi menyebabkan jadi tak jelui, kan. Sampai orang pelik lah. Nak masuk masjid, kalau nak bawa kanak-kanak seorang je. Tu pun atas 12 tahun. Masuk mall boleh je berlari sana sini kan. Masih pelik, kita masih pelik. Apalah undang-undang ni tak diubah-ubah. Tok Mufti ni, cakap lah sikit, kan. Takkan suruh kami yang bodoh-bodoh ni bercakap. Kau Mufti, kau bercakap lah, kan. Tambah yang Mufti yang selalu bercakap tu. Yang ni tak mau bercakap pula. Tapi negeri dia tu boleh sembahyang apa-apa lah, ya. Oh, kita, dahsyat dah, negeri dia orang Covid tak duduk masjid lah. Tak banyak itikaf lah. Orang yang pergi itikaf lah ni. Tapi itulah wirid sembahyang tak boleh, zikir tak boleh, doa tak boleh, bid'ah pula. Ada bengap pula kat situ. Cerdik satu sudut, bodoh pula banyak sudut. Kena bubuh kat ayat-ayat macam tu, kan. Apa cerita ni? Malu je. Baik. Itu sembahyang hadir. Wa tasihu, sah ia. Domir tu hiya tu solat lah. Sah solat ala ghaibin an baladin. Ke atas an ghaibin ay ala mayyitin ghaibin, daripada mayat yang ghaib an baladin, daripada negeri. Dobit balad ni dalam kitab dia beza-beza lah. Dia beza bab fiqah. Ada balad dengan mana negeri, ada balad mana qaryah, ada balad dengan mana mahal Jumaat, ada balad dengan mana sepadan daerah. Dia ada tempat-tempat fik dia. Kalau dalam bab sembahyang musafir, balad tu qaryah Jumaat. Kalau sembahyang mayat ni ghaib an balad. Balad ni apa? Dobit balad ni, dia kalau kita nak pergi jadi susah. Itu dipanggil balad. Balad asal terjemah negeri, negeri. Mayat ghaib pada balad. Jadi nak cerita boleh sembahyang ghaib, nak sebut salah. Sembahyang ghaib boleh ni mana? Mayat yang ghaib daripada balad. Istilah ghaib ni yang kita susah nak pergi, ada susah nak pergi, ada musafir jauh, tambah pula naik kapal terbang, syarat pula 2 dos, agak susah tu. Nak pergi sembahyang banyak punya pasal kena 2 dos. Ni penggalak pula 3 dos. Esok pula booster 4 dos. Oh, itu bapak dia punya booster 5 dos. Bubuh pergi bapak dia punya booster. Geram sangat ni sebut tu. Geram apa tu? Tu hukum dia boleh sembahyang ghaib. Tambah pula memang tak boleh masuk sepadan negeri. Tambah pula negeri tu, balad tu satu negeri Malaysia, satu Siam. Walaupun sepadan sebelah sungai ataupun sempadan antarabangsa je, kan. Tapi alah sebelah je, ludah pun kena, kan. Kadang macam itulah sepadan antarabangsa ni masalah. Saya hidup Kedah Hulu, bola lukis dah. Ni pagar custom tu. Ni Perak. Ni Perak, ni Thailand. Thailand. Kadang ni kami duduk Kedah Hulu. Ni betong. Di Thailand dia bunyi macam tu sikit, kan. Dia bunyi banyak suara dalam. Praha. Dia bunyi dalam sikit Siam ni. Makhraj dia, saya tak belajar makhraj Siam. Dia Kedah Hulu. Sini dengan sini ni kalau campur sepadan nak ke ni 5 km. Ni betong pekan dia 5 km.
Ada kampung-kampung sini ada berapa ratus kilo dah ni, kampung Kapeh nama dia. Kapas. Kapeh. Sana pronunciation dia Kapeh, kampung Kapeh. Kapeh Hulu. Kampung Kapeh. 5 kilometer lebih lah. Tapi pasal tu susah. IC apa, pasport lah, apalagi border pass lah. Apa tu? Pasport lah, pasport ni lah, vaksin lah, apa bala lah. Tak boleh masuk. Boleh sebanyak ghaib sini. Pasal dia masalah ni. Begitu juga lah kalau kopi-kopi nak keluar tak boleh, surat polis tak dapat, perintah negeri tak ada. Dia ghaibin an balad lah. Tambah kes-kes macam tu. Kalau tak jadi kes macam tu, dobit dia, kita memang tak boleh nak pergi sembahyang. Hadir, sama ada hadir masa dia mati ataupun sembahyang hadir pergi kat kubur. Tu boleh sembahyang ghaib. Sembahyang mana? Johor Bahru. Alamak, jauhnya. Johor Bahru, jauh. Terus nak pergi Melaka pun jauh. Orang dah biasa ulang alik lain lah. Orang ulang alik ni KL mai Lenggung macam Lenggung Bigerik lah. Macam saya balik Pegelah Hulu, macam saya pergi Pegelah Lenggung je. Sampai balik. Tak faham surah. Nak sebut balad ghaib an baladin. Ya. Jadi boleh sembahyang mayat ghaib. La fiha la tasihu mayat, la tak sah sembahyang mayat. Dia fiha fi balad. Tak sah sembahyang yang mayat ni fiha fi balad. Mayat dalam balad tak sah. Tu balad tu dobit balad. Balad asal terjemah negeri. Nak dobit balad tu. Saya tak ingat lah. Ustaz, ada syarah sini sebut kot. Namun tak perhati takrif tu nak sebut bela ke. Salam ba'da rabi'ah. Ustaz. Madfun balad. Oh. Sini boleh tak sebut, tak tolong kita. Antara peristiwa Rasulullah sendiri pernah sembahyang ghaib disebut sini, peristiwa kemangkatan Raja Habsyah Najasyi. Rasulullah di Madinah pada masa itu, Najasyi di Habsyah di Afrika. Bila dapat maklumat kata meninggal, Rasulullah sembahyang di Madinah. Tu sembahyang ghaib yang pertama berlaku kat Rasulullah. Pasal yang tu yang pertama hak Rasulullah sembahyang ghaib. Jadi boleh sembahyang ghaib macam tu. Ya. Cuma balad dia tak sebut dobit sini. Cuma dobit balad ni jauh lah. Jauh tu susah kita nak pergi ke sana. Ada masyakkah dia nak ke sana. Itu istilahnya balad. Jadi boleh sembahyang ghaib. Nanti saya tengok lain. Kalau Dan tengok dobit balad dalam bab mayat ni. Kadang ngaji buat tak peduli ya pun. Allahumma salli. Cuma syarat nak sembahyang macam mana hak lepas, untuk sembahyang mayat ghaib mesti syarat dia memang tak ada dalam negeri. Satu lagi, dah ni mandi. Betul. Jangan tahu berita dapat maklumat, halo, ni tuan guru ni dah meninggal. Contohlah kan, orang duk viral cerita tuan guru lah, ataupun orang ni pakcik ni, Pak Long, Pak Ngah, Pak Su, pakcik jiran kita, kawan kita sekelas dulu, ni alumni sekolah kebangsaan kita dulu kan, SMP Taling. Orang ni meninggal, macam mana? Contoh, Taling tu sekolah saya dulu lah. Takkan tiba-tiba, ada kawan kita meninggal, jom kita sembahyang mayat ghaib. Tak boleh. Ensure mayat tu sudah dimandikan, baru boleh mandi. Baru boleh sembahyang ghaib. Pasal masuk waktu sembahyang untuk mandikan mayat, untuk sembahyangkan mayat adalah selesai mandi. Dah mandi, kalau tanya, halo mayat tu dah kapan belum? Kapan dah? Kapan boleh sembahyang ghaib kat sini. Kat sana tak boleh lagi lah, pasal nak kapan mayat mesti duduk depan boleh sembahyang. Tapi kita boleh.
Dan tak syarat untuk sembahyang ghaib ini kita mesti duduk belakang. Duduk belakang tu macam mana? Kita belajar peta sikit. Dia faham kot kan. Kan bumi atas paksi dia menyengit lah sikit kan. 23,5 darjah. Ni Malaysia. Ni Sumatera. Ni Borneo. Jadi tak jadinya pasal lah. Ni Pulau Jawa kan. Jadi mati tu kat mana? Kaabah sana. Ni Kaabah. Kalau mati kat Burma, tak apalah kita kat sini. Jadi kita belakang ni kiblat kan. Kalau mati kat Jepun, di Jepun Kyushu. Itulah Pulau Jawa. Pulau Jawa, sorry. Jepun. Jadi kat Jepun macam mana? Tak syarat mayat duduk depan kita. Tak ada masalah. Tetap sembahyang kita menghadap kiblat lah. Jangan sembahyang menghadap matahari terbit pula. Ini menghadap ke Jepun, macam apa? Mayat duduk sana. Jangan buat pengap gitu. Sembahyang mesti menghadap kiblat. Jangan pergi menghadap mayat. Mayat hadir, duduk depan mayat. Mayat ghaib, kita tetap kiblat. Tak syarat dia duduk di depan iktibar kiblat. Boleh faham tak? Boleh. Tapi kalau hadir, mesti mayat duduk depan. InsyaAllah boleh faham tu, tak susah. Baik, yang tu yang kita dapat maklumat dia mati. Boleh sembahyang ghaib. Kalau dia ghaib an balad. Ataupun boleh juga kita tak sembahyang ghaib. Hari ni tak boleh pergi, esok kita pergi. Katalah dapat berita ke macam mana? Kat Ipoh. Boleh pergi kita Ipoh, tapi hari ni tak boleh pergi. Ke bumi dah hari ni, esok kita pergi. Pergi mana? Pergi kubur. Sembahyang mayat kat kubur. Boleh? Boleh. Jadi sembahyang ni bukan sembahyang ghaib lah nama dia. Sembahyang hadir. Hadir mana? Mayat duduk dia lah. Jadi sembahyang kat kubur. Sembahyang kat kubur ni pun kalau orang tak biasa belajar, dia pelik. Sembahyang kat kubur? Boleh ke sembahyang kat kubur? Mengajilah lama sikit. Ngajilah bagi. Takkan kerja ceramah je, duduk semangat negara Islam pergi terakhir zaman. Banyak-banyak tak kerti. Buat pasal. Bukan nak marah orang sini mengaji kan. Orang mana? Afrika je teruk-teruk kan. Tapi jangan tak tahu Afrika bagus daripada kita. Tambah South Afrika tu, tempat pengajian hadis, ulama besar di sana tu. Main. Sedap dia sebut Afrika. Sebut negeri lain lah. Mana? Kayangan. Oh, negeri Kayangan. Oh, ada lah. Bukan Kayangan situ. Kayangan tu. Dia macam lagu Piramli tu. Engkau laksana bulan. Apa? Tinggi atas kayangan. Kayangan tu lah. Bukan kayangan negeri dia kayangan tu. Apa tiang tak betul lah. Lantak lah. Bukan bumi betul tak? Kan? Jangan pergi cari pula garisan ni. Saya korek daulah tanah tak biasa jumpa garisan tu Ustaz. Bagus lah. Jadi sikit kita buat lah odoh tu. Tak gelak tak payah tu. Baik. Wa madfunin ghairi nabiyyin min ahli fardiha waqta salatihi. Begitu juga kata dia sah untuk sembahyang madfunin pada mayat yang telah dikebumi ghairi nabiyyin, tapi syarat dia lain pada nabi. Yang orang nak sembahyang ni, dia ni min ahli fardiha. Yang musalli ni kainun hal dia min ahli fardiha, daripada ahli fardunya solat. Waqta mautihi, pada waktu matinya ia madfun, mayat yang telah dikebumi. Faham? Cakap Melayu tu tak faham. Mayat yang telah dikebumi, dia bukan nabi. Masa dia mati tu, orang yang nak sembahyang kat dia tu, dia adalah ahli solat. Dia adalah ahli solat pada waktu si mati tu mati dan telah dikebumikan. Bila kita pergi, dia tengok dia dah mati dah. Boleh kita pergi sembahyang pada mayat yang telah dikebumikan dengan syarat masa dia mati itu
kita ahli solat. Apa maksud kita ahli solat? Satu, kita dah ada. Satu, kita dah balik. Satu, kita ada akal. Satu lagi, tak ada haid nifas. Saja kait perempuan tu. Boleh kita pergi semayang pada mayat walaupun kita bukan baru terima mayat bagi tahu dia dah meninggal. Kita nak pergi dia semayang, nak semayang ghaib ataupun lagi nak pergi kat kubur kan. Satu hal. Tapi kita pergi ni kata mayat ni telah dikubumikan tahun ni. Contoh kan, saya lahir tahun 1969. Contoh. Saya pergi ziarah-ziarah kubur ni, tengok ada Tok Guru. Contoh, meninggal dia tahun 2015. 2015, 69, 40, 46 tahun. Saya. Tapi saya masa dia meninggal tu, saya tak tahu dia meninggal. Saya pun tak sembahyang mayat kat dia. Masa dia meninggal tu, saya pula tak ada penyakit gila. Saya pun bukan orang perempuan main haid, main nifas. Saya dah 46 tahun, bukan kanak-kanak. Habis balik dah pun. Nak habis balik dah pun. 46 tahun. Tak faham sudah habis balik sama apa dia. Jadi kalau saya pergi kat tempat tu, tengok, oh Tok Guru ni meninggal. Tengok ada tulis kat Batu Nisan ni, meninggal 2015. Oh, tak tahu pula dia dah meninggal. Tapi 2015, boleh tak kita sembahyang mayat dekat mayat yang telah dikubur tu? Boleh. Sembahyang apa nama dia? Sembahyang hadir. Dah ke bumi belum? Dah. Lama dah. Dah. Boleh ke kita sembahyang? Boleh. Apa syarat? Dia bukan Nabi. Lagi? Masa dia meninggal tu, 2015 tu, kita ahli solat. Kita ahli solat. Antara ahli solat tu apa? Kita ada lah dulu. Lepas tu, kita hidup. Lepas tu, kita balik. Lagi? Bukan gila. Bukan haid nifas. Kat manusia ni kan tu payah sikit lah. Macam mana pun, kita tak ada lah. Kita pergi negeri Timur Tengah. Pergi. Ada ulama-ulama yang meninggal baru-baru ni, kita pun masih hidup masa tu. Tapi kita tak sembahyang ghaib pun. Kita pun pergi ziarah lah India, Sri Lanka. Kita tahu, oh yang ni Maulana ni meninggal, ni meninggal, Syekh ni meninggal, Habib ni meninggal. Tahun bila? Tengok tahun bila. Boleh kita sembahyang kubur tu? Boleh. Pergi sana sembahyang kubur. Ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Cuma bila masuk kubur, nak sembahyang mayat atas kubur, takut kasut kita ada najis, buka kasut, pijak. Takut kita menanggung najis. Pasal kita pakai selipar, pakai kasut. Bila pakai kasut, kalau najis ada kat bawah, tak sah. Pasal kasut tu hukum tanggung, pasal melekat dengan kita. Untuk macam mana supaya tak membatalkan solat kita, tak mengganggu solat kita, macam mana? Buka kasut, pijak. Pijak tak apa kan? Pijak tak apa pasal kita tak tanggung kasut tu. Itu pun kaedah-kaedah fiqh yang ulama-ulama kita ajar, kaedah-kaedah untuk cermat dalam fiqh. Sekalipun kita tak pijak tai lembu, tai anjing, tai babi, apa semua tu kan. Okey. Saya bagi contoh yang tu lah. Pergi mana-mana kita pergi meninggal. Kita pun sembahyang. Kalau masanya kita pergi ziarah-ziarah, pergi mana? Kubur Piramli. Dia orang kata yang ni wali Melayu. Ini masalah dia nak kata. Tapi kita pergi kubur dia. Tengok dia meninggal tahun bila? Saya pun tak tahu. Dia meninggal bila? Piramli. Siapa ada ingat? Piramli meninggal tahun bila? Tak tahu. Tu ahli mangku negara, AMNO. Takkan tak kenal. Tapi dah mati baru jadi AMN. Saya tak tahu lah sikit kan. Dia meninggal mana? Kuala Lumpur kan? Meninggal di Kuala Lumpur lah. Air Mata di Kuala Lumpur. Ada satu lagu, isteri dia, janda dia nyanyi. Sekarang dia pun meninggal lah kan. Saloma, Air Mata di Kuala Lumpur. Zaman tu zaman piring hitam.
Mak saya beli piring hitam tu. Lagu P.Ramlee meninggal kan. Air Mata di Kuala Lumpur. Nak dengar lagu ni? Ui, diorang ni suka dengar saya nyanyi kot Nasib baik suara saya tak sedap. Ingat tak tahu nak nyanyi pun. Tak ingat lah, lagi saya nyanyi lagu lain. Dunia terang menjadi gulita, bukannya tu. Tapi dia antara lirik dia, air mata di Kuala Lumpur. Kisah suami dia meninggal di Kuala Lumpur, P.Ramlee. Katalah kita pergi kubur P.Ramlee. Masa kita pergi tu lihat sepanjang mayat kubur P.Ramlee. Masa tu beranak lagi. Katalah dia meninggal tahun 80-an. 80 lah contoh kan, tahun 80-an. Hang beranak lagi? Belum, tak boleh mayat. Hang bukan ahli solat. Masa tu hang pun tak ada lagi. Macam mana nak semayang kat dah? Itu maksud kata mestilah kalau mayat tu dah dikubur, orang nak semayang kat kubur tu yang telah dikubur, dia min ahli solat, min ahli fardiha, ahli fardi solat waqta mautihi. Boleh? Pergi kubur ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Boleh semayang mayat kat makam Rasulullah? Masa dia meninggal itu Rasulullah wafat tu, tok nyang nyonyek kita pun tak ada lagi lah. Kita lagi lah tak boleh. Boleh? Faham? Tak boleh. Tu yang kalau nak ada pun tu guru ulama-ulama yang baru-baru meninggal yang kita baru tahu ni lah. Saya sendiri kalau saya ngaji Tuanku Haji Ghazali Arsyad tu, dia meninggal tahun 97 tak silap saya. Tapi dah meninggal seminggu dah baru saya tahu. Masa tu tak ada handset apa lagi kan. Nombor telefon dia orang pun nak bagi tahu saya. Pasal dia orang terkilan sangat pasal saya tak datang kan. Tak datang pun tak ada maklumat. Nombor telefon awak orang ada, tak ada telefon masa tu. Itu dah seminggu baru tahu. Ingat kelang kabut lah nak pergi. Rupanya dah seminggu dah meninggal. Pergi jugalah. Pergi sembahyang kubur. Pasal masa di Kumi tu kita ahli solat. Sembahyang kubur. Orang kampung yang tak faham tu pelik. Kita pergi cari kubur. Mana kubur tu? Cari duduk Bangan Datuk tu. Kat kampung Pasang Api kan, nama kampung tu. Ya. Kau pergi sembahyang. Allah. Saya lah imam tu. Satu. Awak anak muridnya. Awak lah imam. Apa cerita tu? Cerita siapa ahli solat tu. Kalau di kalangan manusia ni payah sikit lah nak cari yang ratus-ratus tahun dah meninggal, kita pergi nak sembahyang mayat, memang tak boleh. Tapi kalau jin, boleh. Jin tu beriman. Umur dia apa? Yang saya pernah jumpa dia kata, umur hamba 253 tahun. Umur dia 253 tahun. Siapa nama tuan hamba? Nama hamba Muhammad Taha bin Ibrahim. Yang jin yang saya jumpa kan. Mula-mula jin yang saya jumpa hak Islam hak tu lah. Sebelum tu orang merapu-rapu banyak sangat. Test dia tak hafal Quran, tapi anak-anak buah dia ramai hafal Quran. Nak masuk kampung dia kena baca surah sekian baru boleh masuk kampung dia. Kalau tak pintu tak buka. Ramai macam tu nak masuk kampung dia. Ada saya cerita sikit-sikit bab jin tu kan. Jin boleh umur panjang 253 tahun tu. Itu jumpa Tok Guru ni meninggal. Dah kita bawa dia berjalan. Hamba ingin ziarah pada almarhum Tuan Guru, Tuan hamba. Bawa. Yang ni meninggal tahun berapa? 2009. Arwah Tuan Guru Pak Teh. 30 bulan 9 2009. Hamba ahli solat pada waktu itu. Allahu Akbar. Dia boleh. Pandai orang punya jin. Jin erti solat mayang atas kubur. Kita hak manusia bodoh. Pasal apa? Tak ngaji. Jin pandai. Itu yang jin mengaji lah. Jin bodoh ada juga. Jadi ada kirim salam daripada jin bodoh lah. Boleh lah jadi jin bodoh. Orang pun ada hak bodoh. Sikit kasarnya bahasa. Baik. Siap? Selesai? Boleh faham tu rasanya? Madfun wairi Nabi min ahli fardiha wa tasalah.
Habis. Wasaqatal fardu bizakarin. Wasaqata. Apa nak saqata? Gugur. Gugur, jatuhlah fardu. Maksudnya habis hukum fardu, selesailah hukum fardu. Fardu apa? Fardu kifayah semayang tu bizakarin. Apa bizakarin? Dengan seorang lelaki. Ba tu dengan zakarin, seorang lelaki. Jadi kalau semayang mayat ni tak berjemaah, ada satu orang je lelaki balik. Tu pun baru je balik budak tu. Dia seorang je semayang. Orang lain semua pergi keluar jihad sabilillah. Oh, contohlah kan. Orang lelaki ada seorang je. Dia semayang seorang je. Terangkat fardu kifayah semayang mayat. Semayang mayat boleh terangkat hanya dengan seorang lelaki. Cukup. Walaupun tak berjemaah. Untuk semayang mayat boleh. Tapi semayang jemaah tak boleh. Semayang jemaah dalam kampung, kalau atas hukum, atas pendapat yang kata dia fardu kifayah, mesti sekurang-kurang 2 orang. Sekurang-kurang 2 orang. Baru selesai semayang berjemaah. Siap. Ada soalan itu? Boleh? Bab mati syahid panjang tak tu? Situ dulu. Saya nak cerita syahid berapa jenis syahid panjang tak? Walaupun asal fik dia situ senang je. Sambung nanti insya-Allah. Wa tahrumu salatun ala syahidin. Itu. Soalan kalau ada? Oh, orang yang afdal jadi imam jenazah, dia mengikut kaedah faraid. Nisbah waris asobah lelaki. Yang asobah binafsih. Dia paling afdal untuk jadi imam solat. Itu bahasa istilah dia lah. Misalnya mati, tanya siapa? Siapa yang sobah? Ada bapa? Si mati ada bapa? Bapa pun tak kuat yang sobah dia. Anak lelaki tu. Anak lelaki dia tak? Anak lelaki tu. Dia paling afdal untuk jadi imam. Pasal kaedah sembahyang mayat ni, afdaliyah jadi imam di atas siapa yang kuat rahim dengan mayat. Istilah kuat rahim ni, besar kasih sayang ni dengan mayat. Ada takluk hati dengan mayat. Orang tu lah afdal. Biasanya tentulah kaum kerabat. Tapi kalau anak ni buat tak tahu je macam mana, tapi afdaliyah dia dan keutamaan jadi imam dia. Dan kita pun tak boleh pandai-pandai jadi imam pasal dia yang utama jadi imam. Saya panjangkan sikit daripada soalan tu. Apa dia? Tiang, bila kita nak semayang mayat ke atas, nak semayang mayat, memang selalunya orang cari tok guru, orang cari ustaz kan, untuk jadi imam. Tapi kena mengaji bagi pandai sikit lah. Walaupun orang cari tok guru jadi ustaz untuk jadi imam, kita yang dilantik, kita yang diserahkan tu, tanya, siapa? Siapa? Dengan mayat ada kena macam mana? Tak ada, saya imam masjid. Imam masjid, mana anak dah? Anak yang mati. Si mati tak ada anak. Oh, tak ada mati, ada anak. Ada bapa? Tak ada lah. Adik-beradik lelaki ada lah. Ada. Siapa abang dia? Adik dia. Yang lelaki, hak jantan. Perempuan tak ya. Perempuan lagi tengok minat pula, kacau pula. Kikut tu pula. Abang dia ada, adik dia? Ada. Mana? Tu duduk curuk masjid tu. Oh, dia tak semayang ke? Dia tak kerti semayang mayat. Ya Allah, pelik kau. Mayat punya senang, punya bodoh tak kerti. Panggil dia mai. Tanya dia. Mau nak jadi imam semayang mayat ke? Oh, tak kerti. Betul suruh saya jadi imam lah. Okey, tak apa lah. Pasal dia yang afdal jadi imam. Kalau tak nak bagi pecah tembelang, jangan tanya dia, nak jadi imam ke? Oh, dia tak kerti. Tak payah tanya tu. Memang dia tak mau jadi imam lah tu. Semayang pun tak kerti. Tanya, saya jadi imam mayat boleh ke adik kamu ni? Boleh. Sila Ustaz. Oh, dia pun kelang kabut suruh kita. Tak apa, baru kuasa tu ada kita. Pasal afdal dia. Dia tu dia ikut tertib lah. Adik-beradik sibuk sebapak, adik-beradik sebapak. Ada pak menekan sibuk sebapak sebelah bapak, lepas tu pak menekan sebelah bapak sebapak.
pak menakan, betul sepupu, ibu sebapak, pupu daripada adik-beradik, pak menakan sebelah bapak, ibu sebapak. Dia ada tertib tu. Dari segi tak dapat wakil sah, tapi langgar adab, langgar siapa afdal. Hak tu hak dia. Nisbah melepaskan fardu kifayah, lepas. Tapi langgar peraturan, siapa lebih afdal untuk buat ibadat jadi imam itu. Istilahnya langgar. Kita ada hak untuk marah dia. Siapa suruh mu jadi imam? Ni bapak aku jadi imam. Hang pandai-pandai siapa? Segi marah boleh marah macam tu. Ni kaedah syarat macam tu. Marah pasal ada orang yang lebih utama untuk beri dapat solat yang the first doa tu siapa? Tiba-tiba orang gedik-gedik nak pergi jadi imam. Hang siapa? Patutnya kita kena ada cemburu. Ada orang yang tak afdal buat ibadat, kita afdal buat ibadat, dia pergi ambil tempat kita buat ibadat. Kita tak boleh seronok dengan dia buat ibadat. Kita kena cemburu. Kenapa kau ambil tempat aku? Kaedah ibadatnya tu. Contoh sikit, sambung. Kita beranak, kita dapat anak, betul? Ada jiran kita buat kekah untuk kita, untuk anak kita tu. Patutnya siapa yang bapak penjaga dia lah buat kekah untuk anak. Ni jiran kita, dia kata hang tak usah susah hati aku dah buat kekah dah untuk anak hang. Kalau kita macam mana? Jawab, ikhlas jawab. Mujur mujur pula otakmu, tak sah satu pasal dia buat tanpa izin kita. Bahkan kata macam mana? Pandai-pandai buat, tak minta izin pada aku, tak sah hang buat. Nak buat lain kali minta izin aku, pasal aku yang kena buat kekah itu, bukan kau. Bila tu tak minta izin, tak sah, sia-sia yang buat. Bodoh. Patutnya macam tu. Saya bukan nak ajar lagi, saya nak ajar apa? Cemburu dengan buat ibadat sepatutnya yang kita buat. Hang pandai-pandai pergi buat ibadat kita. Tak malu. Nak buat hang punya pandai tu buat ibadat hak kita punya, dia gedik-gedik nak buat. Pergi buat hak hang tu. Macam tu ke? Ya, macam tu. Kaedah ni. Kaedah ibadat kita macam tu. Kita tak akan pelawar orang lain untuk buat ibadat, sedangkan tuntutan ibadat tu besar sekali hak dia kat kita. Kita tak akan bagi. Satu, jangan ambil alih siapa-siapa punya tempat untuk jadi keutamaan, jadi imam, buat kekah, buat ibadat, buat korban apa. Kita pergi ambil tempat dah. Jangan buat pasal tu. Kalau orang faham sekali kena jekah, sia-sia kita sangka kita buat ibadat. Rupanya tak kena kita buat ibadat. Apatah lagi yang perlu pada izin, kita tak minta izin pada dia untuk ibadat. Bagi pihak dia. Salah. Lagi? Sembahyang sekali lagi. Kaedah sembahyang jenazah tak sunat muadah. Kaedah dia. Masuk tak sunat muadah ni, tak sunat mengulangi sembahyang jenazah yang telah dibuat. Katalah kita mula-mula sembahyang jenazah kat rumah. Kat rumah ada 5 orang sembahyang. Waktu pergi masjid, 1000 orang duk tunggu. Sudah tak kita sembahyang jenazah sekali lagi sedangkan kita dah sembahyang di rumah? Tak sunat. Tapi kalau sembahyang fardu ada. Kita sembahyang kat rumah. 2 orang je dengan bini. Pergi kat masjid, 10,000 orang sembahyang. Ya kan? Sembahyang sekali lagi. Pasal apa? Nak ambil fadilat kelebihan berjemaah yang angka dia ramai. Ada sunat berjemaah. Situ? Lain? Hadiah. Sembahyang hadiah ni kaedah diajar oleh ulama kita, dia buat pada maghrib hari mayat dikebumi. Kerana masyhur sebut riwayat yang ada, mayat paling teruk diazab kalau dia kena azab dalam kubur adalah malam pertama di alam barzah. Dan malam tu itibas tempat dia di ke bumi maghrib.
Jadi sembahyang hadiah ni selalunya disuruh buat maghrib hari sembahyang mayat itu dikebumi. Itulah dia punya waktu bila dia buat. Sembahyang hadiah ni sembahyang apa? Sembahyang hadiah dihukum sembahyang sunat mutlak. Niat saja ku sembahyang hadiah kerana Allah Taala. Sembahyang 2 rakaat aja lepas Fatihah. Alhaakumut takasur. Sebelum tu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu alhaakumut takasur sekali. Lepas tu kulhu 10 kali. 10 11 lama tak sebut, lupa. 10 11. Mau lupa tak? Siapa ingat? 10 11. Lupa juga. Siapa ingat? 10. 10. Tak ada orang yang semua muda-muda, tak ada orang yang ni. 10 11. 10 11 tu lupa. Baca 11 lebih tak apa, yang kurang. Kaedah. Rakaat kedua pun sama juga. Lepas Fatihah, ayat kursi, kulhu 11 kali. 11 10 tu atas syak saya ambil lebih habis sembahyang doa. Allahumma inni qad sallaitu hadhihi shalah. Ausilillahumma mislama sallaitu ila qabri si fulan hadiyatan lahu Allahumma jalhu rahmatana. Adalah doa dia. Macam tu nisbah masa dan kefiat sekali lalu sembahyang hadiah. Saya jawab soalan lain. Sembahyang ghaib itu habuan sembahyang atas nama tuntutan fardu kifayah tu, walaupun selesai dah fardu kifayahnya, tapi nisbah tuntutan solat tu ada kat dia. Dia fardu kifayah tu satu hal, macam mana pun sembahyang hadiah ni dialah satu kaedah untuk membantu mayat seandainya pada sangkaan kita mayat ni ada benda-benda yang menyebabkan ada sangkut kat dia sesuatu dalam alam barzah tu. Mudah-mudahan diringankan dia dengan sebab doa kita menghadiahkan pahala apa ibadat kita buat kepada dia. Dan memang ini kaedah yang harus dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai tanda kasih sayang kita pada dia. Macam kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, yang ni bukan minta ampun, yang ni minta supaya apa kita sembahyang tu hadiahkan pada si mayat. Boleh? Atau atas mana afdal, buat dua-dua lah. Sembahyang mayat membuat, sembahyang ghaib membuat, sembahyang hadiah membuat. Cuma ghaib ni lepas mandi. Dan sembahyang hadiah dia tak syarat mandi-mandi apa, tapi semua selalunya selepas ke bumi. Kalau mayat tak di ke bumi, pasal hilang macam MH370 tu kan, tak jumpa mayat tu, macam mana? Sembahyang hadiah boleh buat, sembahyang mayat tak boleh. Pasal syarat dia mesti dimandikan. Nak mandi mana mayat pun tak jumpa, mayat kepala terbang pun tak jumpa. Jadi tak boleh dimandi, tak boleh sembahyang mayat. Oh tu boleh sembahyang hadiah. Tu dia beza sikit tu. Ada perbezaan tu. Jadi seloknya kalau boleh buat dua sekali. Lain? Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyil wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.